Cubaan suara 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, dapat kita bersua kembali di dalam program kita iaitu Bicara Akidah 2022 di Masjid UKM. Baik, insyaAllah kita akan teruskan pengajian dengan pensyarah daripada UIAM iaitu Dr. Ahmad Arif Zulkifli, iaitu pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik, insyaAllah pengajian kitab kita adalah Kitab Akidah Ahli Iman dan pada kali ini kita akan membahaskan berkenaan dengan bab nubuwat, bab tentang para anbiya. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Dr. Ahmad Arif Zulkifli untuk meneruskan pembentangan dan perincian berkenaan dengan sifat 20 ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجة إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengacara dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim dan untuk sama-sama kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab Akidah Ahli Iman karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasi Al-Fihri daripada Maghribi, yang mana sebelum ini pada jilsah yang telah lalu kita telah membicarakan tentang ketuhanan, faslun fil ilahiyat, yang mana di dalam faslun fil ilahiyat ini kita telah membicarakan perkara-perkara seperti sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana merangkumi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kembali perbahasan kita dengan bab yang kedua atau fasal yang kedua, iaitu faslun fin nubuwat, fasal pada menceritakan kenabian, sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, sifat-sifat yang mustahil dan juga sifat-sifat yang harus bagi para anbiya dan para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi bagi mereka yang ada kitab boleh kita rujuk pada muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi an-nubuwat. Qala al-musannif wa tafaddala bi ba'th ar-rusuli min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bermurah hati menganugerahkan kepada hamba-Nya, kepada makhluknya itu dengan mengutuskan, membangkitkan para rasul, mengutuskan para rasul yang terdiri daripada kalangan hamba-hambanya, yaitu daripada kalangan manusia. Bukanlah rasul itu daripada kalangan malaikat, tetapi mereka itu adalah daripada bangsa manusia itu sendiri. Kerana terdapat pertikaian daripada orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dia kata, ini rasul apa ni, makan macam kami, pergi pasar macam kami. So bagi mereka itu, bagi mereka rasul itu mestilah terdiri daripada kalangan malaikat yang mana tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak berkahwin dan tidak masuk pasar macam manusia. Itu adalah anggapan orang-orang Quraisy pada waktu tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul untuk mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dengan lisan Nabi Muhammad
mengatakan bahawasanya Rasul itu adalah daripada kalangan manusia itu sendiri. Wa auha ilaihim bi syari'atihi wa ahkamihi, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ataupun memberikan kepada mereka, yakni para rasul itu, dengan wahyu, dengan syariat dan hukum hakamnya. Dan kita tahu bahawasanya setiap rasul itu membawa syariat yang berbeza dengan para anbiya. Para rasul itu mempunyai syariat yang berbeza antara satu sama lain. Sebagai contoh, syariat Nabi Musa itu berbeza dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa juga berbeza dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun para nabi, mereka itu adalah nabi yang diperintahkan untuk meneruskan legasi wahyu ataupun syariat rasul sebelum mereka. Wa amarahum bi tablighil khalqi awamirahu wa nawahiyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan para nabi ini untuk menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada sekalian makhluk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyampaikan wahyu kepada manusia ataupun kepada makhluk itu setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan. Jadi di dalam Al-Qur'an, di dalam Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, dan susul para nabi, di dalam kitab-kitab ini terkandung perintah-perintah, awamir, dan juga nawahi, dan juga larangan-larangan. Jadi para rasul itu diperintahkan, salah satu sifat mereka adalah tabligh, untuk menyampaikan. Jadi mereka itu diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Jadi para rasul itu khususnya itu menyampaikan kepada kita, tabligh apa yang diperintahkan. Apa yang tidak diperintahkan, maka itu tidak wajib untuk rasul menyampaikan. Mana Al-Quran sebagai contoh komplit, satu komplit Al-Quran itu sememangnya diperintahkan kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka ataupun kepada Nabi Muhammad SAW untuk sampaikan dia kepada manusia, kepada umat baginda. Tapi ada benda lain yang ada ilmu-ilmu lain yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada para nabi, para anbiya ataupun Nabi Muhammad SAW secara khusus, tapi tidak diperintahkan kepada baginda untuk menyampaikannya kepada manusia. Jadi tak bolehlah kita kata, kita telah mengetahui semua ilmu-ilmu Nabi. Tak. Kita mengetahui apa yang Nabi sampaikan kepada kita, which is Al-Quran dan juga hadis. Dan Al-Quran dan hadis yang mutawatir itu, Al-Quran itu secara khususnya sampai kepada kita secara mutawatir, secara ittifaq, secara sepakat. Al-Quran itu seperti mana yang diturunkan kepada Nabi, diberikan kepada sahabat, itu juga lah yang sampai kepada kita, tanpa ada penambahan dan juga tanpa ada pengurangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaga, kami benar-benar akan menjaga Al-Quran ini daripada berlakunya sebarang bentuk tahrif, penyelewengan ataupun penambahan ataupun bentuk pengurangan, seperti yang berlaku kepada kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil, New Testament dan Old Testament dan sebagainya. Wa tahdzirihim min ghadabihi wa iqabihi, dan Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada para anbiya, para rasul untuk memberikan peringatan kepada hamba-hamba dia, kepada umat mereka daripada kemarahan ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab-azab yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang menyalahi hukum hakamnya. Wa tawjihihim ila maulahum bi tahsili ridahu wa thawabi, dan juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk memberikan petunjuk kepada manusia ini, kepada makhluk ini, cara ataupun macam mana tata cara yang sebenar, yang sepatutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya akan masuk ke dalam syurga. Wa ayyadahum bil mu'jizati al-khawariqi lil 'adati dalati ala sidqihim, dan Allah Ta'ala menolong, memperkasakan, memperkuatkan, menolongkan, membekapkan para anbiya itu dengan mukjizat-mukjizat yang menyalahi adat, yang mencari adat, yang mana mukjizat itu menunjukkan kepada kebenaran mereka. Jadi mukjizat ini adalah satu bentuk perkara yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul untuk menjadi bukti kepada apa yang mereka sebutkan, kebenaran apa yang mereka sebutkan. Dan mukjizat itu adalah dalil akal. Mukjizat adalah dalil akal, dia bukan dalil syarak.
Dia adalah dalil akal. Macam mana dalil akal? Ia dapat dilihat oleh semua orang yang melihatnya. Tidak. Jadi pada zaman Nabi SAW sebagai contoh, para nabi, para sahabat ataupun orang-orang kafir Quraisy itu dapat melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan. Sebagai contoh mukjizat Nabi, ulma min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam, keluarnya air daripada celah-celah tangan Nabi. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Orang dapat tengok. Kita hari ni of course kita tak dapat tengok sebab kita dah jauh daripada Nabi. Tapi orang zaman dahulu dapat melihat mukjizat-mukjizat ni. Tok bercakap dengan Nabi, pokok keluar bercakap bagi salam dekat Nabi. Dan pokok menangis, sahabat boleh dengar. Apa lagi? Mukjizat Nabi banyak. Tak? Takthirul qalil, memperbanyakkan yang sedikit, gula yang sedikit jadi banyak, air yang sedikit jadi banyak, para sahabat nak berwuduk dan mandi dan sebagainya, minum dan sebagainya. Tak cukup air, sahabat yang ramai, lalu Nabi letakkan tangan, lalu air mencurah-curah keluar. Itu adalah mukjizat-mukjizat Nabi yang dapat dilihat oleh orang pada waktu tersebut. Hari ini kita tak dapat tengok mukjizat-mukjizat tersebut sebab dah lalu, dah lepas. Cuma hari ini kita dapat tengok mukjizat Nabi SAW yang terbesar, which is Al-Quranul Karim. Quran itu adalah mukjizat para Nabi. Walaupun kita secara khususnya orang Melayu ni tak faham, tak melihat, tak nampak manakah sisi mukjizatnya Al-Quran, tapi Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi berkenaan dengan Al-Quran ini, dia adalah satu mukjizat yang mana mukjizat Al-Quran itu adalah dalam bentuk bahasanya itu. Lughahnya itu adalah mukjizat. Kalau orang yang faham bahasa Arab, dia akan merasakan, dia akan dapat rasa bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat. Di manakah bentuk mukjizatnya Al-Quran ini? Yang pertama, dia memberikan perkhabaran tentang perkara yang akan datang, perkara gaib yang belum datang dan akan datang. Maksudnya apa? Al-Quran ini datang, Al-Quran ini turun kepada Nabi 1444 tahun dulu, menceritakan tentang peristiwa akhir zaman, apakah yang akan berlaku pada akhir zaman. Dan kita hari ini kita dapat tengok sebahagian daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Tak? Maknanya apa? Contoh peristiwa-peristiwa akhir zaman, hadis-hadis Nabi juga menceritakan peristiwa akhir zaman, dan ini semua adalah bentuk-bentuk mukjizat yang mana memberikan perkhabaran, perkara yang gaib, perkara yang tidak akan dapat diketahui sewaktu zaman dahulu ataupun zaman penurunan Al-Quran itu sendiri. Dan sebenarnya mukjizat para nabi itu sebenarnya secara umum itu diturunkan mengikut leluasa ataupun mengikut kesesuaian pada zaman tersebut. Sebagai contoh, umat Nabi Musa alaihissalam, mereka ini pada waktu tersebut sya'a alaihimus sihr. Pada zaman tu banyak orang memarasah sihir, mempraktikkan sihir. Banyak tukang-tukang sihir yang mempraktikkan sihir. Lalu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mukjizat dari sudut sihir juga, bentuk sihir. Sebagai contoh, tongkat Nabi Musa itu kan tukar jadi ular. Tangan Nabi Musa bercahaya, letak bawah ketiak, keluar jadi cahaya. So itu adalah mukjizat Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Isa itu adalah umat yang pada waktu tersebut mereka telah mencapai satu tahap tertinggi dalam bidang perubatan, bidang medicine. Boleh menyembuhkan pelbagai bentuk penyakit. Lalu Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, dapat menyembuhkan penyakit leprosy, bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Kita hari ini pun, se-advance kita punya medical hari ini pun tak dapat menghidupkan orang yang telah mati, tapi mukjizat tersebut diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi manakala mukjizat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad itu pada zaman Nabi Muhammad itu, umatnya itu telah mencapai satu level yang tertinggi dalam bidang bahasa, literature bahasa, syair. Orang Quraisy pada zaman tersebut suka bersyair, dan syair mereka itu telah sampai ke satu darjat yang tinggi, yang mana orang bila dengar syair ni akan terasa, sedapnya syair, kalam-kalam syair. Macam kita hari ni pun, kita kalau kita dengar kalam-kalam yang sedap itu kan, kita macam mudah cair, merasa takjub dengan kata-kata. Lalu Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi dalam bentuk Al-Quran,
yang mana mengalahkan segala bentuk kekuasaan leluasa bahasa yang dimiliki oleh kaum Quraisy pada waktu tersebut, sehingga kan Allah Ta'ala mencabar dengan lisan Nabi Muhammad, mencabar orang Quraisy untuk membawa datang 10 surah yang seperti Al-Quran. Qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi. Allah Ta'ala kata, cuba datangkan 10 surah macam Al-Quran ni kalau kamu mampu. Dan ternyata mereka itu tidak mampu. Lalu dicabar lagi, 10 tak boleh, bawa satu je. Qul fa'tu bi suratin min mithli. Bawa satu surah je. Dah 10 tak boleh, bawa satu je. Wad'u syuhada'a min duni. Dan panggillah siapa-siapa, saksi-saksi kamu nak panggil, sejarawan negara ke, sastrawan negara ke, ahli-ahli bahasa ke, panggillah jin ke manusia ke, panggil berhimpun, bawa datang satu surah seperti Al-Quran. Dan ternyata mereka juga tidak mampu. Dari sudut lughahnya, ijaznya, bayannya, badiknya, Al-Quran itu tidak mampu dibawa oleh orang-orang Quraisy pada zaman tersebut. Maka itulah sisi ataupun bentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digarantikan akan kekal sampai akhir zaman. Baik. Itu sifat yang kedua, iaitu sidik. Jujur, benar. Nabi Muhammad itu berkata benar, tidak berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidaklah berkata-kata daripada hawa nafsu, daripada diri sendiri, melainkan ia adalah wahyu yang diberikan kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Wa asamahum minadz-dzunubi kibariha wa sighariha. Dan Allah Ta'ala menjaga mereka. Ini sifat yang ketiga, iaitu sifat ismah, maksum. Terjaga daripada sebarang bentuk dosa besar ataupun kecil. Sama ada zahir ataupun batin, qablan nubuwati atau qablan nubuati, qablan nubuwati wa ba'daha 'ala sahihi minal aqwal. Sama ada sebelum kenabian ataupun setelah kenabian, mengikut kaul yang paling sahih. Kerana ada juga kaul yang mengatakan Nabi itu maksum setelah kenabian. Setelah umur 40 tahun barulah maksum. Sebelum itu tidak maksum. Itu tidak. Menurut kaul yang sahih itu sebelum kenabian ataupun setelah kenabian, Nabi juga adalah maksum, terjaga daripada melakukan sebarang bentuk dosa, sama ada kecil ataupun besar. Wa minal ghaflati wasyughli bighairillah ta'ala. Dan juga nabi-nabi itu terjaga daripada lalai hati mereka, daripada menyibukkan diri dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dalam tidur mereka pun juga mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min mailil qulub li syai'in min az-zukhrufid dunya. Dan juga Allah Ta'ala menjaga mereka itu terjaga daripada cenderungnya hati mereka kepada keduniaan. Apa perhiasan-perhiasan dunia itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa min kulli jahlin jaliin aw khafi. Dan juga mereka itu terjaga daripada sebarang bentuk kejahilan, kebodohan yang jelas ataupun yang tersembunyi. Ini adalah satu bentuk mukjizat juga. Maknanya Nabi itu diberikan mukjizat Al-Quran yang sangat tinggi laras bahasanya, yang sangat tinggi literaturnya, yang mana kalau kita fikir, kalau kita ta'ammulkan, Nabi ini adalah seorang ummi, tak pernah belajar, tak boleh membaca dan tak boleh ialah ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tapi boleh membawa datang satu bentuk ketinggian bahasa, yang mana ini bukanlah suatu benda yang boleh dikasak, benda yang boleh diusahakan. Jadi satu bentuk mukjizatnya ialah apa? Datang daripada seorang yang ummi, tak boleh membaca lagi menulis, datang daripada mereka suatu bentuk ucapan, kata-kata yang sangat tinggi literaturnya. Yang sehingga kan orang-orang cendekiawan daripada kalangan Quraisy juga tidak mampu untuk mendatangkan yang seperti seumpama dengan Al-Quran itu. Maka Nabi itu mendapatkan wahyu. Wahyu itu adalah satu ilmu, sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka min ghairi kasbin, tanpa mereka mengusahakan untuk mendapatkan perkara tersebut. Kita hari ini ilmu sebagai contoh, kita kena kasapkan ilmu itu. Ilmu kita ni kita kena belajar, kita kena baca dan kita kena fikir, kita kena merenungkan.
barulah kita dapat tahsilkan ilmu tersebut. Tapi para anbiya itu tidak mendapatkan ilmu dengan cara macam kita belajar dan sebagainya. Bahkan mereka itu mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada wali, daripada para ulama, itu disebutkan sebagai ilmu laduni, ilmu yang dianugerahkan kepada mereka min ghairi kasbin, tanpa perlu diusahakan macam kita. Wa minal kadhibi wal khiyanati wattiba'il batil, dan juga nabi itu dijaga ataupun terjaga daripada berdusta. Maknanya nabi tidak berdusta. Dan juga tidak melakukan khianat. Khianatnya apa? Istimalul jawarih min ghairi ma umir. Apa ni? Terjaganya semua anggota-anggota badan daripada melakukan apa yang tidak diperintahkan. Tangan itu tidak digunakan untuk mencuri, dan sebagainya. Karena jawarih-jawarih anggota-anggota itu terjaga daripada melakukan sebarang bentuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattiba'il batil, dan juga mengikut perkara-perkara yang batil. Wal ghishi, dan juga tipu. Mustahil ataupun nabi itu maksum daripada menipu. Wa kitmani syai'in minal wahyi al-ma'murina bitablighi, dan juga nabi itu mustahil atas mereka menyembunyikan sesuatu wahyu yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan. Maknanya apa? Maknanya nabi itu sebarang bentuk wahyu, semua wahyu yang diberikan kepada mereka yang diperintahkan untuk disampaikan, maka mereka sampaikan. Qadar yang diperintahkan untuk disampaikan itu mereka sampaikan. Macam yang kita sebut tadi, tak semua yang diberikan kepada nabi itu nabi sampaikan. Yang mana yang diperintahkan untuk disampaikan, itu nabi sampaikan. Mustahil nabi ada sesuatu yang nabi sembunyikan daripada umat dia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada mereka. Itu. Jadi secara umumnya kita boleh simpulkan di sini, perkara yang wajib bagi para nabi itu ada 3. Yang disepakati itu ada 3, yaitu as-sidq, benar, berkata benar. Wajib pada para nabi itu berkata benar. Yang kedua al-amanah, nabi itu amanah, tidak khianat. Dan yang ketiga itu adalah maksum, nabi itu adalah terjaga daripada sebarang bentuk dosa, melakukan dosa. Dan satu lagi iaitu tabligh, jujur, amanah dan tabligh. Itu adalah amanah itu boleh kita fahami dengan makna maksum, terjaga daripada melakukan sebarang bentuk dosa besar. Dan kemudian lawan bagi satu sifat yang disebutkan oleh para ulama khususnya di Nusantara ini adalah sifat fatonah. Nabi itu mestilah bersifat cerdik, bijaksana, fatonah. Tapi sifat ini tidak disebutkan oleh Imam Sanusi dan juga mereka yang sebelum beliau, khususnya dalam kitab Ummul Barahin itu Imam Sanusi tidak menyebutkan fatonah ini sebagai salah satu daripada sifat para nabi, kerana mengambil kira tabligh, kerana mengatakan sifat fatonah itu mundarijatun min sifat tabligh, daripada sifat tabligh, terkandung dalam sifat tabligh. Sebagai contoh apa? Maksudnya apa? Contohnya, bila kita nak menyampaikan sesuatu kepada orang ni, kita mesti menyampaikan dengan hikmah. Kalau tak sampaikan dengan hikmah, maka orang tak akan dapat menerima mesej kita tersebut. Macam kita hari inilah, kalau kita nak berdakwah kepada orang, kita kena berdakwah dengan hikmah. Tidak sepatutnya kita berdakwah secara sembrono. Jadi kena sampaikan dakwah itu bil hikmah. Maka nak sampaikan dakwah, nak berdakwah kepada orang ni mesti cerdik. Kalau tak cerdik, orang tak boleh terima. So nabi itu bersifat dengan sifat menyampaikan, secara tidak langsung nabi itu bersifat dengan bijaksana. Dan kita dah sebutkan nabi itu bersih ataupun mustahil daripada bersifat dengan sifat jahil, bodoh, lawan bagi sifat fatanah. Maka itu dah mundarijatun. Tapi ulama kita kata, tak, kita kena sebut sifat ini sebagai satu sifat yang mustaqil. Untuk emphasize, untuk mentakkidkan lagi sifat ini kepada Nabi SAW. Tapi ala kulli hal, kita semua sepakati bahawasanya sifat itu ada pada diri Nabi. Maka secara menurut ulama Melayu kita ada 4. Ulama Nusantara ada 4 lah sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Tapi kalau ulama Arab,
Dia tidak menyebutkan tabligh. Sorry, dia tidak menyebutkan fatana. Ada ulama Arab yang menyebutkan, tapi tak semualah. Khususnya Imam Sanusi tidak menyebutkan. Baik. Wa syaratur risalah, dan syarat risalah ataupun menjadi utusan, syarat kerasulan. Syaratur risalah, syarat kerasulan itu adalah yang pertama az-dzukurah, mestilah seorang lelaki. So kalau ada orang perempuan yang mengaku menjadi rasul, maka itu adalah dusta. Kita tahulah itu adalah dusta. Syarat yang pertama ialah az-dzukurah, lelaki. Mestilah utusan Allah itu, rasul itu mestilah daripada orang lelaki. Wa kamalul akli, dan juga sempurna akal fikirannya, bukanlah orang yang tak cerdik ataupun orang gila, tak. Wa zaka'u, dan juga kebijaksanaan. Mesti bagi mereka itu bersifat dengan bijaksana. Wal fitnah, dan juga pandai. Samalah dengan makna pandai dia. Wa quwwatur ra'yi, dan juga memiliki kekuatan rasional. Maknanya apa? Boleh menilai sesuatu perkara itu dengan rasionalnya. Mana akalnya itu akal yang salim, akal yang baik. Wa syarafun nasabi, dan juga rasul itu mestilah mereka yang memiliki nasab keturunan yang terhormat, bukan nasab yang tercela. Contohnya daripada anak zina ataupun anak orang kafir dan sebagainya, itu tidak. Dan daripada sini kita dapat sebutkan bahawasanya Nabi itu bukanlah anak orang kafir. Kalau kita kata mak ayah Nabi itu masuk neraka, maknanya kita kata Nabi ni anak orang kafir lah. Kalau mak ayah dia orang kafir, masuk neraka. Itu perbahasan dia panjang lah. Cuma kita secara umumnya ulama menyebutkan bahawasanya Nabi itu bukanlah anak orang kafir, dan mak ayah Nabi itu adalah mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illa kita mengirakan mereka itu sebagai ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibuhum hatta nab'atha rasulan. Ahlul fatrah ini tidak diazabkan, ini tidak masuk neraka, kerana mereka itu hidup di sela waktu di mana tidak ada rasul pada waktu itu. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Isa diangkat sebelum dibangkitkan Nabi itu kan ada sela waktu, ada fatrah waktu itu. Maka mereka yang hidup pada waktu tersebut itu dikira sebagai ahlu fatrah dan tidak diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamatu mimma yunaffiru kal fadhadhati, dan juga para rasul itu bersifat dengan perkara yang mana tidak memiliki perkara yang menyebabkan orang lari daripada mereka, yang menyebabkan orang lari daripada para rasul itu. Contohnya apa? Contohnya ada penyakit yang berjangkit. Kita hari ni contohnya orang COVID, kita bila dengar orang yang ada COVID pun kita tak masuk dekat dah. Tak? Ataupun orang yang ataupun para rasul itu bersifat dengan sifat yang jijik, yang orang tengok orang rasa geli, orang rasa jijik, tak nak dekat. Mustahil para rasul bersifat dengan sifat itu. Disebutkan di dalam Ummul Barahin macam mana? Wa yajibu alaihim as-sidqu wal amanatu wal tabligh, wa yastahilu alaihim al-kadhib wal khiyanatu wa al-kitman, wa yajuzu alaihim ma yajuzu fi haqqi sa'iril bashar mimma la yuaddi ila an-naqsi fi maratibihim al-aliyati kal maradi wa nahwihi. Dan harus bagi mereka itu, iaitu pada Rasul, bersifat dengan segala sifat-sifat kemanusiaan, segala sifat-sifat manusia, kerana mereka itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi kata aku ni manusia macam kamu. Tapi kita tak boleh katalah Nabi itu Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad kita ni. Tak boleh kata macam tu, kerana darjat itu berbeza. Tapi Nabi kata Nabi itu adalah manusia seperti kamu dari sudut memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Yajuzu alaihim ma yajuzu fi haqqi sa'iril bashar. Harus ke atas mereka itu setiap apa yang harus bagi manusia lain. Lakin mimma la yuaddi ila naqsi fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwi. Tapi mereka itu suci, maksum daripada bersifat dengan sifat yang membawa kepada kekurangan. Sifat-sifat kekurangan yang menyebabkan orang lari daripada dia ataupun menyebabkan martabat dia jadi rendah.
kalmaradi, seperti pesakit dan seumpamanya. Contohnya apa? Contohnya sakit yang sangat-sangat teruk. Deh. Sehingga kan menyebabkan orang lari daripada mereka, yakni para rasul. Dan daripada sini kita dapat satu maklumat ataupun satu ilmu di mana seperti yang kita selalu dengar, iaitu Nabi Ayub sebagainya. Nabi Ayub alaihissalam bersifat dengan penyakit kulit yang menyebabkan orang jadi jijik. Kalau kita tengok dalam Bible itu menyebutkan Nabi Ayub itu dibuang oleh isteri dan anak baginda, dibuang di tempat mazbalah, tempat buang sampah, kerana penyakit kulit, penyakit yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Dan ini adalah suatu perkara yang merendahkan martabat kenabian. Dan kita tahu bahawasanya mustahil bagi Nabi itu bersifat dengan sifat yang menjatuhkan martabat. Harus sakit demam, sakit nak mati, sakit nak wafat, itu sabit. Tapi yang menyebabkan jatuh martabat. Contohlah kita hari ini. Kalau kita tengok orang kencing manis, kakinya kena potong ataupun kakinya benanah, membusuk dan sebagainya, itu pun kita dah rasa jijik. Apatah lagi kalau nak nisbahkan perkara ini, sifat ini, penyakit ini kepada Nabi, kepada Rasul. Pada Nabi dan pada Rasul, maka itu adalah mustahil. Kalaulah orang kencing manis pun kita jijik nak tengok kaki ataupun nak tengok tempat sakitnya itu, apatah lagi para Rasul. Dan ini maklum kerana peristiwa ini, kerana cerita ini diriwayatkan melalui riwayat Israiliyat, orang Israel, kerana mereka ini adalah Nabi Bani Israel. Dan kita tahu orang Israel ini, kalaulah kitab muqaddasah mereka pun mereka boleh tahrif, apatah lagi cerita-cerita macam ni. Ditambahlah lagi bumbu-bumbu ataupun perisa-perisa agar untuk menyedapkan cerita. Jadi perkara ini sebenarnya tidak benar. Tidak boleh kita nisbahkan kepada para nabi dan para rasul apa yang menyebabkan martabat mereka itu menjadi rendah. Seperti cerita lain, Nabi Musa dikatakan kana timtaman. Nabi Musa itu disebutkan gagap. Sebab apa? Pernah makan jamrah, pernah makan bara api, menyebabkan lidah Nabi Musa itu jadi pendek. Orang kata telo, bahasa Kelantan, tak fasih bercakap. Bercakap tu tak fasih. Jadi kalau bercakap tak fasih, logiknya kalau bercakap tak fasih, macam mana nak berdakwah? Orang dengar, kalau orang nak bangkang kita sebagai contoh, kalau orang nak berdebat dengan kita, tiba-tiba orang tu cakap tak betul, cakap tu telok, apa yang kita akan pandang? Orang ni cakap pun tak betul, nak berdebat dengan orang, contohnya kan. Ini disebutkan ketika mana Nabi Musa meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengutuskan Nabi Harun sebagai backup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana ayat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huwa afsahu minni lisanan. Allah Ta'ala minta, Nabi Musa minta Allah Ta'ala utuskan juga bersama dia Nabi Harun, kerana huwa afsahu minni lisanan. Dia itu lebih fasih lisannya daripada lisan aku. Dan kita kena faham, ini daripada beberapa sudut. Nabi Musa itu adalah orang Palestin. Orang Nabi Bani Israel, maknanya bercakap bahasa Hebrew. Lahir di dalam family Hebrew, maknya adalah orang Hebrew. Tapi membesar di dalam istana Fir'aun di Mesir. Dan kita tahu bahawasanya Fir'aun ini adalah orang Kopti, bercakap bahasa Kopti. Nabi Musa itu membesar di dalam istana Fir'aun dengan bahasa Kopti dan juga dengan bahasa ibundanya, kerana baginda disusukan oleh ibunya sendiri dalam istana Fir'aun. Bercakap bahasa Hebrew dan juga bercakap bahasa Kopti. Jadi kita tahu panjang cerita Nabi Musa ni. Boleh rujuk dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala sebut detail Nabi Musa tampar orang Bani Israel, sehingga mati orang Bani Israel ni, kerana orang tu bergaduh dengan orang Kopti, orang bangsa Fir'aun. Orang Kopti bergaduh dengan orang Bani Israel, lalu Nabi Musa tampar orang Kopti ni, mati, jatuh orang Kopti ni. Lalu keesokan harinya Nabi Musa jumpa lagi orang Bani Israel yang dia tolong semalam tu. Tiba-tiba orang ni gaduh dengan orang lain pula. Jadi orang ni
Orang Bani Israel ini bila bergaduh dengan orang lain, Nabi Musa tengok, lalu Nabi Musa pun mendapati bahawasanya orang Bani Israel ini salah. Lalu Nabi Musa pergi konfront orang Bani Israel ini. Lalu orang Bani Israel ini pun kata, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan fil ams. Engkau nak bunuh engkau nak bunuh aku macam engkau bunuh orang semalam. Ya, aturidu an takuna jabbaran fil ard. Engkau nak jadi samseng ke atas muka bumi ni. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah saudara ataupun orang daripada istana memberitahu Nabi Musa yang Firaun tengah marah dekat Nabi Musa. Firaun tengah panggil Nabi Musa. Firaun panggil Nabi Musa untuk kembali ke istana untuk dihukum dan sebagainya. Lalu Nabi Musa pun lari. Jadi kita tahu boleh baca surah Al-Qasas itu disebutkan dengan jelas. Nabi Musa lari pergi ke Madian, dan kita tahu Madian ini adalah negeri di Arab Saudi, di utara Saudi. Itu ada satu tempat namanya Madian. Dia bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa menolong anak Nabi Syuaib nak ambil air untuk ternakan mereka. Tiba-tiba ada orang nak kacau dua orang Ibnatu Syuaib ni, dan Nabi Musa tolong, dan akhirnya anak Nabi Syuaib ini datang jumpa Nabi Musa jemput pergi rumah. Lalu Nabi Musa pun diminta untuk kahwin, untuk pilih salah satu daripada dua orang anak Nabi Syuaib ini dan kahwin. Dan menurut Al-Quran, Nabi Musa duduk di Madian itu selama 10 tahun mengikut Al-Quran. Fa'in atmamta ashran famin 'indik. Nabi Syuaib memberi syarat 8 tahun. Kalau kamu completekan 10 tahun, maka itu lebih baik. Jadi ala kulli hal 10 tahun Nabi Musa duduk di Madian. Menurut versi ataupun menurut Al-Quran 10 tahun, tapi menurut Bible itu 40 tahun Nabi Musa duduk di Madian. Lalu bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun, jadi lalu Nabi Musa pun minta tolong Nabi Harun. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dah lupa bahasa. Dah ingat-ingat lupa. 10 tahun tak cakap bahasa Koptik. Ataupun 40 tahun tak cakap bahasa Koptik, itu dah jadi lupa bahasanya. Jadi macam mana lupa bahasa kita nak dakwah orang sebut dengan bahasa dia? Sebab itulah Nabi Musa minta tolong Nabi Harun yang lebih fasih lisannya, kerana Nabi Harun itu hidup di Mesir. Bercakap bahasa Koptik setiap hari. Itu sebenarnya bukanlah sebab Nabi Musa itu lidahnya pendek ataupun bercakap tertela, tak fasih dan sebagainya. Itu bukan. Ini adalah samarah, ini adalah fawaid, di mana kalau kita belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, tahu sifat-sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi para nabi, dapat menjaga kita, dapat menyaring, memberikan kita mi'yar, garis panduan, guideline untuk kita menapis cerita-cerita Israeliat yang seperti ini, yang kita tak tahu kesahihannya. Lalu kita dapat tapis cerita-cerita macam ni dengan ilmu yang kita ada. Baik. Dan Nabi itu selamat, dia bersih daripada sebarang sifat yang menunjukkan yang menyebabkan manusia lari daripada mereka, seperti bersikap al-fadhadah, bersikap keji. Dia ada sifat keji. Dia wawasfil abai bizina, dan juga anak zina, keturunan zina. Sebagai contoh, anak zina ni disebutkan cerita Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita tahu yang Nabi Daud ini adalah seorang raja. Satu hari ini disebutkan dalam Bible. Tuan-tuan boleh baca Bible, tengok apa yang disebutkan di dalam Bible itu. Disebutkan bahawa Nabi Daud itu ketika mana berada di istana, satu hari yaumun minal ayyam, melihat satu orang perempuan, minta maaf sebut, tak pakai baju, tak pakai apa-apa. Lalu jatuh rasa jatuh hati kepada perempuan ini. Lalu setelah diselidik, rupa-rupanya perempuan ini adalah isteri kepada general tentera dia. Lalu apa yang dilakukan? Disebutkan di dalam Bible, disebutkan apa yang dibuat oleh Nabi Daud itu ialah menghantar generalnya ini ke satu tempat untuk pergi berperang, dan meletakkan general ini di saf yang paling hadapan. Supaya apa? Supaya nanti kalau perang dia mati dulu. Dan itulah yang terjadi. Lalu akhirnya bila mati, dia pun kahwin dengan perempuan ini. Dia setengah kata kahwin, setengah kata tak kahwin. Lalu daripada hubungan itu lahirlah Nabi Sulaiman. Maknanya apa? Maknanya disebutkan secara ringkasnya, menurut riwayat yang kata tak kahwin,
mana Nabi Sulaiman ini adalah hasil zina lah. Dan kita melalui melalui cerita ini secara tidak langsung kita mengisbatkan Nabi Daud itu sebagai seorang yang berzina. Hasya lil anbiya lil rasul. Maha suci Rasul daripada bersifat dengan zina ataupun menjadi anak zina. Itu menurut Bible. Boleh rujuk dalam Bible, tengok. Wal baras wal judhan, dan Nabi itu daripada mustahil bersifat dengan sifat penyakit kusta ataupun leprosy. Seperti yang diisbatkan kepada Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam. Wal junun, dan bersifat dengan sifat gila, wal irma'it tawil, dan juga pensang yang lama. Suci, rasul-rasul itu disucikan daripada sifat-sifat yang semacam ini. Wa mimma yukhillul muru'ati, dan juga Nabi dan Rasul itu suci daripada bersifat dengan sifat yang menjatuhkan maruah. Kal hirafid daniyah, seperti memiliki pekerjaan yang keji, seperti hijamah, seperti melakukan hijamah, yang bekam orang, tukang bekam orang kerana main dengan darah. Okey. Au yukhillu bihikmatil bi'sati kal ama, ataupun bersifat dengan satu sifat yang merosakkan hikmah pengutusan para rasul, seperti buta. Menurut pendapat yang sahih. Kerana kalau buta itu kan memiliki sifat kekurangan yang fatal. Buta ataupun pekak ataupun bisu, kerana hilang satu sifat yang penting untuk idrak, untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan ilmu. Tak dengar, itu kan satu bentuk kekurangan, kecacatan. Tak nampak, buta ataupun bisu, tak boleh nak bercakap. Ini adalah sifat-sifat yang disucikan daripada para rasul. Wal wajibu fi hakim, dan wajib. Di sini barulah muallif nak menyebutkan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul. Wal wajibu fi hakim alaihimus salatu wassalam, dan wajib bagi para rasul itu alaihimus salatu wassalam as-sidqu, bersifat dengan sidik, bersifat dengan jujur, wal amanatu, dan amanah, wat tablighu, dan juga menyampaikan wahyu, wan nasihatu, dan juga menyampaikan nasihat kepada umat manusia, kepada umat mereka. Wal jaizu fi haqqihim wal jaizu alaihim, dan juga harus bagi mereka al awsaful basyariyatu, semua sifat-sifat manusiawi, allati la naqsa fiha, yang mana tidak mengurangkan martabat mereka ataupun sifat kerasulan mereka, wala tanfira, dan juga tidak menyebabkan manusia lari daripada mereka, kal amrad, seperti penyakit-penyakit yang menyebabkan orang lari ataupun tidur. Wal aklu wasyarbu wan nikah, maknanya ini adalah sifat manusia yang menyebabkan orang tak lari pun. Mana Nabi tidur, orang tak lari pun daripada Nabi. Nabi makan, Nabi minum, Nabi berkahwin, orang tak lari pun. Mana sifat-sifat yang harus itu boleh. Tapi kalau penyakit-penyakit yang teruk, buta, kecacatan, Nabi itu suci daripada kecacatan, tidak bersifat dengan sifat cacat, buta, pekak, bisu dan sebagainya, itu disucikan daripada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wama talabbasu bihi minal umuril mubahati laisu fiha kaghairihim idh hiya qurbatun fi haqqihim. Dan apa yang mereka lakukan daripada perkara-perkara yang diharuskan itu bukanlah mereka seperti selain mereka, kerana ia adalah sebuah ibadah bagi mereka. Maknanya apa? Harus juga para rasul itu bersifat dengan sifat-sifat yang harus yang lain, bukan seperti yang lain, idhiya qurbatun fi haqqin, kerana ia adalah satu bentuk ibadah kepada para rasul. Maknanya apa? Maknanya ia menjadi satu bentuk tasyri', menjadi satu bentuk pengajaran kepada kita. Maknanya apa? Nabi bernikah, Nabi berkahwin, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, itu adalah satu bentuk qurbah, satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tata cara yang tertentu. Nabi tidur, Nabi ajar kepada kita tata cara tidur. Nabi berkahwin, Nabi ajar kepada kita tata cara muamalah di antara isteri dan suami, dan sebagainya. Wa yajibul imanu bi jami'il anbiya'i wal mursalina, dan wajib untuk kita beriman. Wajib kepada kita ini secara syarak. Wajib syarak, wajib mukallaf, dibebankan kepada kita
Dia diwajibkan ke atas kita untuk beriman dengan para nabi dan para rasul, semua nabi-nabi dan rasul-rasul, wal kutubil munazzalati, dan semua kitab-kitab yang diturunkan itu min ghairi hasrin, tanpa kita membataskan. Berapakah jumlah bilangan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi? Islam yasiha adadul kutubi wal anbiya, kerana tidak sahih berapakah bilangan yang tertentu kitab-kitab dan para nabi. Maknanya apa? Kita beriman macam inilah. Semua nabi-nabi nabi-nabi yang diutuskan ataupun yang dibangkitkan kepada umat itu ada banyak. Berapanya kita tak tahu. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya ini, para nabi ini ada banyak, kita tak pasti pun, kita tak tahu pun berapa. Nah, ada ulama yang mengatakan kitab itu adalah 104. 4 itu yang muktamad, Quran, Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran itu yang muktamad, tapi ada lagi kitab-kitab lain, suhuf. Suhufi Musa wa Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa itu suhuf Nabi Musa, dan ada lagi suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith, anak Nabi Adam, dan banyak-banyak lagi lah. Berapa itu? Ada yang mengatakan 104 totalnya. Tapi sahihnya, kaul yang paling sahih itu ialah tidak menyebutkan, tidak membilangnya secara pasti. Begitu juga dengan bilangan para rasul, para nabi. Para rasul kita tahu ada 303. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan 303. Manakala para nabi itu ada 124,000. Mengikut kaul yang sahih, lebih baik kita tawakuf. Kita tak kata berapa. Sebab contoh, kalaulah kita kata 124,000. Mana tahu kita sebenarnya jumlah tersebut kurang daripada itu, maka kita dah menambahkan para rasul, memberikan risalah kenabian kepada yang bukan nabi. Ataupun kita kata 124,000 padahal ada lebih. Mana kita dah mengurangkan. Asalnya 125 contohnya, kita kata 124. Mana kita dah mengurangkan risalah, menafikan kenabian mereka yang jadi nabi, yang diutuskan. Mana kaul yang sahih ialah tawakuf. Dan kita tidak dibebankan untuk mengetahui berapa bilangan mereka ni, kita tidak diperintahkan pun untuk mengetahui. Yang kita diperintahkan untuk mengetahui ialah 25 orang rasul itu. Itu secara tafsir memang kena tahulah nama-nama dan kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Wa ma sabata minal kutubi wal anbiya'i bil ijma', dan juga kita kena beriman dengan kitab-kitab yang sabit. Dan juga nabi-nabi yang sabit kepada kita dengan ijma'. Kita kena berimanlah 25 rasul dan 4 kitab yang wajib itu. Dan juga malaikat, jumlah malaikat itu yang 10 orang tu kita kena tahu secara tafsir bil ijma'. Fajahiduhu kafirun, maka orang yang ketegak, orang yang menentangnya itu dihukumkan kafir. Contohnya, tak nak beriman dengan 25 orang rasul, tak nak. Ataupun tak nak tu, kalau tak nak tak ada masalah. Tapi kalau mengingkari, bukan 25, 24 je contohnya, maka itu jadi kafir. Bukan 4 kitab, 1 je kitab contohnya, maka itu jadi kafir. Tapi kalau kita nak takyin kafir ni, tak boleh. Nak takyin itu perlu ada prosedur yang khusus. Nak takyin, nak memastikan, nak kata orang ni, si fulan ini kafir, itu perlu kepada prosedur yang khusus. Wa anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin, dan kita juga wajib beriman bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup bagi sekalian nabi. Tidak boleh ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Melayu ke, Rasul Melayu ke, tak boleh ada. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu dah menutup pintu kenabian. Dah tak boleh ada dah. Siapa-siapa yang mendakwa menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu adalah orang yang berdusta, kufurlah hukum dia. Wa annahu afdalul khalqi ajma'ina bil ijma', dan juga Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling mulia secara ijma'. Dia lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada arasy, lebih mulia daripada segala-galanya, daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan ijma' ulama. Dan ijma' ini kalau diingkari, ditentangi, akan menjadi kufur. Nabi itu mursalun ilal jinni wal insi. Nabi Muhammad itu diutuskan kepada jin dan juga kepada manusia. Wa fil malaikati khilafun. Apakah mereka itu diutuskan kepada para malaikat ataupun tidak, itu khilaf ulama. Ada yang kata Nabi juga diutuskan kepada malaikat, ada yang kata tidak. Kerana mereka bukan mukallaf. Wa annal Qur'ana bitta'yini munazzalun alaihi. Dan Quran itu secara spesifik itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi inilah perkara yang berkaitan dengan para nabi yang mesti untuk kita ketahui secara pasti. Nabi-nabi dan para rasul, nabi-nabi dan rasul-rasul itu kita mesti ketahui daripada mereka sifat-sifat yang begini secara exactly, secara tafsil, secara specifically. Jadi kita dah bahaskan sebelum ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil bagi Allah dan juga harus bagi Allah. Sifat-sifat ini. Dan juga kita dah belajar tadi, kita dah sebutkan tadi sifat yang wajib bagi para rasul, sifat yang mustahil bagi para rasul, dan juga sifat yang harus bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi setelah ini kita akan masuk perbahasan berkenaan dengan as-sam'iyat, perkara yang ghaibiyat, perkara yang tidak diketahui perkhabarannya, tidak diketahui perkara tersebut melainkan melalui perkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui Al-Qur'an dan juga melalui hadis-hadis baginda alaihi wassalatu wassalam. Jadi saya kira cukuplah setakat itu dulu kita membahaskan faslun fil ilahiyat, faslun fil nubuwat, fasal tentang kenabian. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, pada majlis kita yang akan datang, kita akan bahaskan lagi perkara berkaitan as-sam'iyah, perkara ghaibiyah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Ahmad Arif Zulkifli atas penerangan berkenaan dengan an-nubuwah, dengan nubuwat. Jadi doktor pun telah mengulas telah membuat kesimpulan yang kita telah khatam ataupun kita telah belajar berkenaan dengan ilahiyat dan telah masuk dalam nubuat dan telah pun habis. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan pada berapa bulan pada bulan Oktober nanti kita akan sambung lagi satu atau dua sesi insya-Allah. Satu atau kedua sesi kita akan sambung berkenaan dengan sam'iyat. Kita habiskanlah insya-Allah. Cukup mungkin kalau perlu satu atau dua lagi. Baik, sekadar itu sahaja. Tidak ada apa yang perlu untuk saya huraikan walaupun ini adalah pengajian kita yang ringkas hanya 5 sesi sahaja dan setiap sesi itu hanyalah sejam. Kalau ikutkan kalau kita mengaji kitab memang tak cukup sebenarnya. Tapi ini adalah sebagai satu orang kata langkah awal untuk pada mereka yang belum mengenali akidah, yang belum mendalami lah ceritanya, yang mungkin dia tak faham sangat apa itu sifat 20, mampu ke sifat 20 ini menangani ataupun membantu kita dalam melawan akidah-akidah ataupun fahaman-fahaman sesat. Ini adalah langkah permulaan awal. Adapun setelah tuan-tuan puan-puan belajar lebih daripada mungkin telah khatam pada ini dan mungkin memberi semangat tuan-tuan untuk menyambung lagi pengajian atau apa orang kata mungkin ada di luar sana yang ada buka kelas-kelas pengajian yang bersifat lebih panjang, mungkin contoh daurah sebulan. Mungkin tuan-tuan boleh ambil kesempatan itu. Adapun kita cuba memberi asas kepada jemaah kita, tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah kalau ada masa kita akan buat yang lebih panjang. Tugas kami di Pusat Islam adalah untuk mendidik. Selain daripada mengimarahkan masjid, kita bertanggungjawab untuk mendidik para jemaah, untuk mendidik warga-warga UKM khususnya untuk lebih memahami akidah agar tidak terpesong dengan akidah yang sesat. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.